Buletin Didik 16 Februari bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan sekolah agama mendaftar sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia bagi memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan dan memastikan sekolah berkenaan diurus dengan baik. Sekolah yang ingin berdaftar perlu memenuhi syarat yang ditetapkan termasuk mempunyai premis sendiri dan dibina di atas tanah wakaf atau tanah kerajaan negeri serta memenuhi syarat keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan. Sekolah agama yang berhasrat untuk berdaftar sebagai SABK perlu mengemukakan permohonan kepada KPM. Sekolah yang ingin berdaftar juga hendaklah melaksanakan kurikulum kebangsaan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta 550 dan apa-apa kurikulum yang dibenarkan oleh KPM. Sekolah juga hendaklah melaksanakan co-kurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan yang lain. Menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari, Fadlina berkata KPM ketika ini masih meneruskan perbincangan dan libat urus dengan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan semua sekolah agama dapat didaftarkan. Beliau berkata Seksyen 79 Akta Pendidikan 1996, Akta 550 menetapkan semua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah akta terbabit. Pengecualian hanya diberikan kepada institusi pendidikan yang menjalankan pendidikan agama semata-mata. Sehingga 21 Januari 2023, sebanyak 220 buah sekolah agama telah didaftarkan sebagai SABK. Projek Train to Home merupakan amalan terbaik Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Perlis di Kangar dalam mendisiplinkan muridnya ketika waktu pulang dari sekolah. Melalui inisiatif itu, pergerakan keluar dari kelas menjadi lebih teratur dan murid akan berjalan dalam satu barisan seolah-olah menaiki kereta api. Idea itu diperkenalkan hujung tahun lalu. Ia menjadi amalan sehingga kini kepada keseluruhan 48 murid berkeperluan pendidikan khas MBPK tahap 1 dengan kebanyakan mereka adalah murid dengan kefungsian rendah KR. Bagi menjayakannya, kumpulan guru bergotong royong selama hampir 2 bulan untuk mengecat lantai supaya kelihatan seperti landasan kereta api. Mereka juga bertukang membuat kepala kereta api menggunakan papan nipis dan diletakkan roda supaya mudah ditolak. Atas inisiatif cikgu-cikgu yang mengajar di tahap 1 ni, dia cetuskan idea untuk membuat trip to home ni. Trip to home sebenarnya untuk murid beratur semasa balik. Kita nak jaga dia punya, nak bagi murid berada dalam keadaan berdikari. Dia tersusun sebaris panjang untuk pulang untuk semasa balik itu. Apabila loceng berbunyi menandakan tamatnya sesi pembelajaran, murid terus bersedia dan beratur di hadapan kelas masing-masing menunggu ketibaan kereta api. Tambah menarik, kereta api itu dikendalikan seorang kapten yang dilantik daripada kalangan murid. Sewaktu perjalanan, muzik turut dimainkan bagi mencetuskan mood gembira. Jadi adik bawa apa tadi? Bawa bas. Lah tu okey. Tapi rasa pelik. Kenapa rasa pelik? Batang telur bateri lah. Tapi seronok. Teringin nak jadi kapten ke? Dah pernah dadi dah. 6 kali dah dadi. SK Pendidikan Khas Perlis mempunyai seramai 99 orang MBPK termasuk murid pra. Kebanyakan mereka mengalami masalah pembelajaran spesifik lewat perkembangan dan autism. Menjadi amalan ketika waktu pulang, murid akan ditemani guru dan pembantu pengurusan murid di dataran ini sehingga dijemput waris. Seramai 56 murid tahun 6 menerima penghargaan sempena Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan SK Bombalai Tawau Sabah pagi tadi. Turut diraikan bersama seramai 54 murid yang menamatkan pengajian di peringkat prasekolah. Berlangsung di Dewan Terbuka Aula Lestari SK Bombalai, majlis dirasmikan oleh Pesuruhjaya Rela Kehormat Tan Sri Liew Yun Fah. Program bagi meraihkan pelajar atas kecemerlangan akademik, lonjakan akademik, kepimpinan sekolah, ko-kurikulum, olahraga serta pembacaan nilam terbaik.
Pada masa sama, ia dapat menggalakkan penglibatan masyarakat dan pemimpin setempat ke arah meningkatkan kecemerlangan sekolah. Majlis turut menyaksikan persembahan nyanyian daripada pelajar sekolah berkenaan. Inisiatif daripada yang berusaha, ya, Tuan Guru Besar kami, Encik Adam Chok. Program ini telah bermula selama 2 hari pada 15 hari bulan dan sehingga hari ini 16 hari bulan. Untuk program ini kami telah memberikan sumbangan untuk kejayaan kepada semua, ya, pelajar-pelajar kami di peringkat sekolah, sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum dan juga satsia, untuk penglibatan mereka di peringkat seterusnya, kerana mereka perlu dihargai, pelajar-pelajar di tahap 2 pada keutamaan kami, dan kami meneraju kecemerlangan seperti yang kami telah perkembangkan kepada pelajar-pelajar daripada awal sesi persekolahan sehinggalah pada kali ini. Terima kasih kepada guru-guru kerana telah memberi penghargaan kepada kami kerana telah mendidik kami dari tahun 1 hingga ke tahun 6. Saya berasa gembira hari ini sebab saya dapat hadiah dan rasa macam sedih juga lah sebab mau meninggalkan sekolah ni sebab tahun 6 sudah, tahun depan tingkatan 1 lah kan. Saya berterima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya dari tahun 1 sampai sekarang saya sudah berjaya. Festival Semarak Ilmu 2023 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Sentul berlangsung meriah dengan kehadiran kira-kira 2,000 pelajar dan warga pendidik sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Dalam usaha membentuk persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, festival ini menggabungkan pameran, persembahan serta pertandingan daripada 82 buah sekolah rendah dan menengah di daerah Sentul. Antara objektif festival ini adalah menggalakkan pembabitan aktif lagi bermakna oleh murid menerusi penghasilan produk. Ia bermatlamat mengaplikasikan kemahiran 6C iaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, character dan country sambil mengambil kira elemen kolaboratif dan perspektif global. Melalui pameran produk kefahaman melalui reka bentuk transformasi sekolah 2025, KMRTS 25 dan STEM, murid-murid berpeluang meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris kerana mereka perlu bersedia untuk membuat penyampaian dan persembahan secara lisan. Mereka memang excited lah. First mereka dah tahu kan mereka boleh datang festival. Mereka sangat gembira kerana ada peluang lagi untuk tunjukkan mereka punya hasilan. So dari festival ini mereka lebih confident apabila bercakap present dengan orang lain, depan orang lain. Mereka lebih confident, lalu lebih tahu macam mana nak bercakap dan dapat kongsikan idea dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya buat tengah meng-explain Indonesia tentang budaya Indonesia dan memperluas pengetahuan tentang Indonesia dekat orang-orang Malaysia sini. For me as an English teacher, what I would say is speaking skills. Sebab diorang cakap, diorang improve diorang punya speaking skills. Lagi tu diorang akan like socially active lah with other people. They can experience lah basically. Topik kami ialah pengawetan makanan dan projek KMR. So di projek KMR kami ada 5 subjek, seni, muzik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sains. Sains ialah KMR punya tuan rumah. Kami membuat projek ini untuk supaya murid boleh memahami topik ini dengan mudah dan cepat. Dalam meningkatkan semangat keusahawanan di kalangan pelajar, terdapat juga jualan makanan dan minuman daripada 24 koperasi sekolah. Seramai 90 murid dan 40 guru sekitar daerah Kuala Langat melibatkan diri dalam bengkel latihan pertanian organik di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Pulau Keri Timur, Selangor baru-baru ini. Program anjuran bersama Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP ini adalah bagi memberikan pendedahan kepada murid mengenai cara menghasilkan kompos organik. Melalui bengkel itu, peserta diberi pengetahuan mengenai penggalak pertumbuhan tanaman dan cara membuat penggalak tumbuhan dengan kos sifar. Perkongsian ini termasuk penyediaan vermikompos, penghalau serangga, kepentingan penternakan cacing tanah dan kaedah penggunaan tai lembu. Peserta turut diberi peluang menanam pelbagai jenis sayur seperti bendi, cili, bayam, terung, labu air dan tomato serta bunga matahari. Dalam pada itu, Pegawai Pendidikan CAP NV Subaro mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan memberi penekanan terhadap pendidikan pertanian di sekolah, universiti dan maktab perguruan.
Ujarnya sekiranya murid diajar mengenai kaedah pertanian organik, mereka boleh menjadi petani yang baik pada masa hadapan. Tambahnya, sekolah boleh menjadi pusat yang tepat dan sihat bagi melahirkan lebih ramai petani. Justru kaedah pertanian organik itu boleh dimulakan di kawasan tanah kosong yang tidak digunakan di sekolah. Berita baik untuk pelajar sekolah dan golongan orang kurang upaya OKU. Kementerian Pengangkutan dan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB hari ini melancarkan inisiatif PAS Perjalanan My Rail Life tanpa had secara percuma. Inisiatif itu diperkenalkan khusus bagi meringankan beban perjalanan pengangkutan kepada kumpulan sasaran. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, PAS tambang percuma ini boleh dinikmati oleh semua warga negara Malaysia yang terdiri daripada pelajar sekolah tahun 1 sehingga tingkatan 6 yang berumur 7 hingga 19 tahun serta golongan OKU. Pelajar sekolah dan OKU boleh mula mendaftar My Rail Life melalui aplikasi KTM Mobile Kids, laman sesawang KTMB atau di kaunter KTMB yang berhampiran. Ujarnya lagi, PAS percuma itu boleh digunakan bagi perkhidmatan KTM komuter sektor Lembah Kelang, Utara dan perkhidmatan shuttle Timuran. Dengan adanya PAS percuma selama setahun ini, ia dijangka dapat mengurangkan kos pengangkutan kepada 500,000 orang pelajar sekolah dan OKU. Program terapi seni yang dilaksanakan di semua penjara di bawah kendalian Jabatan Penjara Malaysia memberi kesan positif pada penghuni institusi itu. Selain program berbentuk kerohanian, aktiviti mempelajari seni muzik juga memberi peluang kepada penghuninya untuk melepaskan tekanan dan menyerlahkan bakat mereka. Penjara Kajang antara penjara yang melaksanakan program terapi seni. Melalui program ini, banduan dapat mengisi waktu lapang mereka ketika berada di sebalik tirai besi. Semua banduan tanpa mengira kaum dibenarkan menyertai program ini. Penghuni yang ditemui mengakui menjalani kehidupan di dalam penjara bukanlah perkara mudah dan memerlukan mental yang kuat. Dengan mengikuti aktiviti yang diminati, ia sekaligus dapat mengembalikan semangat dan jati diri mereka, terutama dalam meniti hari di dalam tempat terkurung. Kita akan tahu, kita akan kenal diri kita macam mana kita boleh portray diri kita pada orang lain. Lepas tu kita boleh tahu, kita boleh belajar hati kita macam mana. Sensitiviti kita macam mana. Kat luar kita tak pernah tahu. Kita keras saja kan. Kat sini kita tahu sensitiviti kita macam mana. Macam mana perubahan perlakuan kita. Macam mana kelembutan kita kat dalam. Sebenarnya kita tak pernah reveal kat orang pun kan. Sekarang ni kita belajar benda tu kat sini. Tak malu, kita tak perlu rasa malu untuk kita belajar benda yang baru kan. Penjara bagi peluang untuk melanjutkan kemahiran dalam seni kejuruteraan sound engineering, di mana saya mengendalikan PA system dan juga bagi peluang untuk saya dari segi MC yang boleh menumpukan semangat keyakinan diri sendiri jugalah. Sementara itu, Ketua Unit Program Pemulihan Insan Muhammad Syaril Yahya berkata, program terapi seni adalah salah satu program hiliran penjara Kajang yang diadakan pada waktu petang setiap hari Selasa dan Khamis. Malah setiap hujung minggu, mereka yang menjalani latihan akan membuat persembahan bagi menghiburkan penghuni-penghuni lain. Tujuan dia bukannya kita nak memberi mereka kebebasan di dalam ni, tetapi cukup kita melihat banduan telah menjalani hukuman pemenjaraan dan dari sudut fizikalnya dan daripada sudut keselamatannya kita dah ada kawalan keselamatan, peraturan-peraturan yang dah ada, dan dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini kita mewujudkan satu lagi yang dinamakan sebagai keselamatan dinamik. Tapi dengan aktiviti-aktiviti seperti inilah kita memanusiakan semula banduan-banduan yang ada sekarang ni, kerana
mereka hidup di luar sana pun dah telah melanggar norma-norma masyarakat. So di dalam sinilah kita mengajar semula mereka bagaimana untuk hidup dalam dapat berfungsi baik dengan masyarakat. Muhammad Syahril berkata sepanjang menjalani tempoh hukuman, penjara juga punya peranan sebagai tempat pemulihan kepada panduan. Untuk itu, pegawai yang ditugaskan juga perlu menunjukkan contoh yang baik kepada penghuni supaya mereka berasa dihargai dan tidak mengulangi kesilapan lalu. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey, kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi yang mempunyai panjang atau pendek. Ianya semua disusun, okey, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik. Okey, biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Kajian mendapati tidak semua anjing akan turut melolong apabila mereka terdengar lolongan daripada serigala. Mengikut kajian itu, hanya kumpulan anjing yang mempunyai genetik daripada serigala akan memberi reaksi kepada lolongan itu. Kajian dilakukan oleh penyelidik dari Jabatan Etologi Universiti Ethos Lorraine, Hungary. Kajian membabitkan 68 ekor anjing daripada baka berbeza. The main finding was that the breed matters, actually. More precisely, that those breeds which are genetically closer to wolves are more prone to respond with howling, and they also show more stress signals than dogs which are less related to wolves. Faktor lain yang turut memberi kesan ke arah itu termasuk umur dan jantina anjing. Ini kerana kajian menunjukkan anjing di bawah usia 5 tahun tidak memberi sebarang perbezaan meskipun ia mempunyai genetik daripada serigala. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung isu itu. Mengikut kajian itu lagi, anjing yang lebih berusia dan mempunyai genetik yang lebih kuat dengan serigala akan melolong dalam tempoh yang lama supaya ia terdengar rakaman serigala melolong. Malah ia juga cenderung untuk menunjukkan tingkah laku yang ada kaitan dengan tekanan seperti menguap, mengguncangkan badan, menjilat mulut atau menggaru badan. Manakala anjing daripada baka moden, kebiasaannya akan bertindak balas dengan menyalak. Ia dianggap kajian pertama membabitkan kesan lolongan serigala ke atas anjing. Sekumpulan ahli paleontologi Peru menjumpai rangka kepada seekor paus dari zaman prasejarah di Gurun Okyukahe. Ia dipercayai daripada paus jenis sperm dan berusia 7 juta tahun. Untuk bahagian rangkanya sahaja sudah berukuran 1.3 meter panjang. Ia dipercayai milik seekor paus sperm dewasa dengan anggaran panjang antara 5 hingga 5,5 meter. Menurut kumpulan penyelidik terbabit, keadaan semula jadi di kawasan gurun membantu memelihara gigi dan rahang paus itu. Ia turut menunjukkan bahawa paus itu tidak hanya memakan sotong dan ikan kecil. Rangka itu kini dipamerkan di Muzium Sejarah Kebangsaan Peru di Lima. Sugar, ahli kumpulan muzik K-pop BTS akan mengadakan siri jelajah dunia. Jelajah itu dijadual bermula di Belmont, New York 26 April tahun depan.
Ia akan disusuli dengan persembahan di beberapa bandar lain termasuk Newark dan Los Angeles. Untuk Amerika Syarikat, jelajah akan diakhiri di Oakland, California pada 17 Mei. Ia akan diakhiri dengan siri jelajah Asia antaranya termasuk di Thailand, Singapura, Jepun dan negara asalnya Korea Selatan. Berbanding 6 anggota lain BTS, ketika ini hanya Suga atau nama sebenarnya Min Yoon Ki, 29 tahun, dipercayai belum menyertai kerahan tentera yang diwajibkan ke atas semua lelaki di Korea Selatan. Tentera Korea Selatan pernah dipetik sebagai berkata bahawa Suga akan diberikan tugas sebagai ejen perkhidmatan sosial. Ia dipercayai ada kaitan dengan pembedahan bahu yang dijalani beliau pada tahun 2020. Sukan Liga Hoki Wanita Kebangsaan. Ketika Negeri Sembilan mencatat jaringan besar 13-0 menundukkan Mutiara Impian, Young Tigers turut mencuri tumpuan apabila mengejutkan pasukan wanita Terengganu THLT 2-1 di arena lawan. Bertanding ke Stadium Hoki Batu Buruk, Young Tigers mendahului pasukan hoki Terengganu seawal minit ke-7 menerusi jaringan sudut penalti Siti Nur Irdina Muhammad Nur. Young Tigers yang dibimbing bekas pemain kebangsaan Lailin Abu Hassan terus sekarang memasuki suku ketiga. Sekali lagi berpunca daripada pukulan sudut penalti, Young Tigers menambah jaringan menerusi Khairunisa Ayuni Muhammad Syarudin. Tuan rumah cuba bangkit memburu gol penyamaan namun cuma mampu merapatkan kedudukan pada minit ke-46 hasil jaringan Fazila Sylvester Silent. Ini kemenangan kedua berturut-turut Young Tigers untuk berada di tangga ketiga. Pada satu lagi perlawanan, KPT Unitan Thunder mengalahkan pasukan hoki CS. Tanpa jaringan pada dua suku awal, KPT Unitan Thunder membuka jaringan pada suku ketiga hasil jaringan Padang Rabiatul Adarwiyah Azhar pada minit ke-41. Pukulan sudut penalti pada minit-minit akhir permainan dimanfaatkan Nurmaizatul Hanim Sheikh Fuad untuk keputusan 2-0 sekaligus kemenangan pertama KPT Unitan Thunder selepas dua perlawanan. Perlawanan tenis jalanan yang semakin popular di Kigali, Rwanda mengakhiri buletin didik saya Fazlani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.